Hai, Assalamualaikum yang baru saja masuk. Assalamualaikum, Haslinda Hamid. Dianirwani. Boleh dengar tak suara saya? Okey, harapnya suara saya clear sebelum saya mula. Okey, Assalamualaikum. Salam Ramadan. Hari ini dah pun 18 Ramadan. Dan masih bersama saya Nadia untuk perkongsian sepanjang bulan Ramadan ni jam 12 hingga 12.30 tengah hari, yang mana saya kongsikan beberapa input menarik daripada buku terbitan PTS. Dan hari ini saya akan kongsikan part yang ketiga, which is Hijrah Muslimah Millennial. Terima kasih Syazwani. Okey, saya dah masuk part yang ketiga sebab saya dah kongsikan part yang pertama dan kedua semalam dan semalam. So kalau anda terlepas, boleh tengok siaran ulangan di IGTV buku PTS. Okey. Jadi buku yang saya pegang ni, Hijrah Muslimah Millennial ni adalah salah satu buku daripada set 100% Muslimah terbitan PTS. Ada 4 buku kesemuanya. Ni. Okey. Ya. Dan hari ni saya akan kongsikan buku ni, yang mana buku ni adalah tulisan Ririn Rahayu dan Nani Latifah, mengisahkan tentang hijrah muslimah pada zaman milenial ni. Bukan semata-mata hijrah tu tentang ibadah macam tu, tapi adalah bersifat menyeluruh dalam semua aspek. Okey. Dan dalam buku ni juga dibahagikan kepada 7 aspek ataupun 7 bahagian, yang mana penulis menceritakanlah aspek-aspek dalam hijrah seorang muslimah. Antaranya muslimah dengan Rabbnya, Tuhan, muslimah dan prestasi, muslimah dan cinta, muslimah dan media sosial, muslimah dan pergaulan zaman kini dan alam sekeliling, dan juga produktiviti. So, kesemua sekali ada 7 bahagian. Sekejap. Okey. Dan hari ini saya nak kongsikan antara yang menarik daripada tajuk Muslimah dan media sosial. Okey, semalam saya ada kongsikan dan hari ini saya nak kongsikan lagi separuh lah apa yang menarik daripada bahagian ni. Okey, kita tahulah memang kita tak boleh berpisah dengan media sosial sekarang ni, dan dalam buku ni ada disertakan cara-cara bagaimana nak menjadikan media sosial kita ni berguna. Okey. So, yang pertama adalah gunakan media sosial sebaiknya. Okey, dan gunakan ikut keperluan sahaja, dan kita perlu mempunyai tujuan yang jelas kenapa kita gunakannya. Contohnya bersikap apa namanya? Berpada-pada, yang mana tak perlu setiap masa nak update pasal kisah hidup kita. Itulah. Media sosial ni gunakan dengan sebaik-baiknya, yang mana jangan nak expose terlalu banyak pasal diri kita ke, semua benda nak cerita dekat umum ke. So, orang panggil berpada-pada. Okay, sorry. Okay, yang kedua, manfaatkan untuk bisnes. So, kalau anda yang ada bisnes, buat online bisnes, gunakan platform media sosial ni dengan sebaik-baiknya. Sebab betapa luasnya, apa orang panggil, dia punya jaringan tu yang boleh sampai ke orang panggil satu Malaysia lah, kalau kita pandai utilize kita punya tools dalam social media. So, kena banyak belajar lah kalau anda orang bisnes. Yang ketiga, jangan sebarkan berita palsu. Dah. Memang benda ni pun sangat-sangat banyak. Okey, tambah lagi macam sekarang ni lah lagi banyak isu-isu yang panas-panas ni kan. So, apa kata kita ambil langkah untuk tak ambil saham yang tak berfaedah tu, faham tak?
Maksudnya kalau benda tu tak bagus, tak perlu pun nak share ke, nak retweet ke, nak komen kat situ. Benda tu tak memberi faedah pada kita pun. Okay. So jangan sebar berita palsu. Make sure benda tu betul dulu sebelum kita share. Okay, seterusnya yang keempat, gunakan media sosial untuk kebaikan. Daripada kita ni buang-buang masa scroll benda yang tak berfaedah, apa kata kita share kebaikan, contohnya share ayat-ayat motivasi ke, quotes ke, benda yang mengajak kepada kebaikan. Contohnya kalau memasak kan, kalau kita suka masak, apa kata update resepi masak ke, something yang tak ni lah orang kata memburuk-burukkan orang lain, gosip, kisah-kisah artis tu sebenarnya macam tak perlu pun. Okey, kemudian yang kelima adalah berkongsi ilmu di media sosial. Okey, media sosial ni juga boleh jadi medan untuk kita kembangkan, manfaatkan ilmu yang kita ada untuk kita share kepada orang lain. Contohnya hari ni anda baca buku ni, so anda share ke media sosial anda, bukan sahaja memberi manfaat kepada orang lain, tapi memberi inspirasi untuk orang lain membaca juga. So itulah the power of social media, boleh influence orang lain. So apa kata kita influence orang lain dengan dengan kebaikan. Okay. So itu antara bagaimana kita nak jadikan media sosial berguna. Seterusnya dalam ni juga ada diberikan garis panduan macam mana nak gunakan media sosial dengan bijak. Okay. Cara nak menggunakan media sosial dengan bijak, kita tahulah kalau kita ni kadang-kadang stuck dengan kita punya phone, lama-lama scroll yang tak boleh buat kerja lain kan. So dalam ni ada digariskan macam mana kita nak make sure kita gunakan dengan bijak. Okay, pertama adalah bijak mengatur waktu. Okay, so memang banyak kali lah kita bincang pasal atur waktu, susun jadual apa semua. Tak adalah semestinya macam ada jadual kan. Tapi berpada-pada lah. So macam kita kena be mindful. Bila kita pegang phone tu macam rasa macam dah lama sangat ni, just stop. Okay, sebab kita tahu tak berfaedah pun unless kita buat kerja lah kan melalui telefon. So apa kata spend masa yang ada tu kepada keluarga, hobi anda yang lain yang kalau boleh kurangkan screen time lah. Sebab banyak-banyak screen time ni pun kalau selain daripada kerja, selalunya kita buat benda tak berfaedah pun. Okay, scroll tu memang sangat-sangat membuang masa. Sebab saya pun pernah rasa benda tu betapa kalau kita buat benda yang lara macam ni, rasa sekejap je masa berlalu. Tapi kalau buat benda lain tu, baru 5 minit kan macam tu. Okay, terima kasih Ana, Siti Nazira yang join. Okay. Yang kedua, pandai mengendalikan diri. So daripada kita jaga waktu, kita jaga juga macam mana kita nak kendalikan diri kita. So pandai mengendalikan diri. So kita tahulah media sosial ni selalu jadi platform untuk orang luah perasaan, share macam-macam kan. So kita kenalah bijak kawal diri kita untuk untuk tak menulis benda-benda yang berkaitan yang terlalu emosional. Okay, maksudnya marah ke, nak gosip ke, semuanya lemparkan dekat media sosial. So benda tu sangat-sangat tak patut. Okay. Cuba kawal diri supaya tak expose semua benda lah masa saya cakap tadi kan. Contoh kalau marah, kalau nak marah kat someone tu, tulislah dekat Facebook ke kat Twitter kan, kutuk pasal dia tu. Okay, tapi sebenarnya benda tu boleh membawa keburukan kepada diri kita dan juga orang lain. Okay, dan orang lain pun akan nampak kita ni sangat negatif lah, asyik bercerita pasal keburukan je kan. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Okay. So cuba halang diri daripada menulis penulisan yang boleh menimbulkan sindiran ataupun berita palsu. Sebab benda tu boleh menyebabkan pertengkaran dan salah
faham. Okay. Dan yang ketiga adalah bijak melihat peluang. Okay, selain kita hati-hati, kita kenalah bijak juga manipulate ataupun kita mengawal media sosial, bukan media sosial yang mengawal diri kita. So, ambil peluang kat sini, ambil kesempatan untuk memajukan diri, baik dari segi macam bisnes ataupun tingkatkan pengetahuan macam tu. Sebab dengan media sosial ni sendiri, kita boleh belajar banyak benda bila kita follow orang yang betul, follow orang yang memberi manfaat, dan juga manfaat juga untuk bisnes, untuk sesiapa yang buat bisnes. Kalau anda bijak utilize, okay, luaskan connection, engage dengan orang lain. So bijaklah melihat peluang dengan media sosial. So tu antara strategi macam mana nak bijak gunakan media sosial, antaranya bijak mengatur waktu, pandai mengendalikan diri dan bijak melihat peluang. Okay. Hai Aisyah, Najiha, terima kasih join. Dan dia masih lagi membincangkan buku Hijrah Muslimah Milenial. Dan dia akan masuk kepada bab yang seterusnya. Bab yang kelima, iaitu Muslimah dan Pergaulan Zaman Kini. So macam Nadia cakap dalam ni, buku ni sangat menyeluruh. Banyak aspek hijrah yang disentuh, bukan semata-mata ibadah. Okay. So untuk bahagian mengenai pergaulan, okay. Tentang pergaulan ni memang kita tahulah akan ada macam dua sifat manusia, extrovert, introvert tu kan. Ada yang macam pemalu, ada yang berani tunjukkan diri di luar. So untuk orang yang kurang bersosial ni, mungkin kurang terdedah kepada pergaulan, okay? Dan dalam buku ni ada diberikan tips macam mana kita nak belajar nak mengatasi sikap orang panggil canggung ataupun kurang bergaul sama ada di social media ataupun secara face to face lah. Sebab takkanlah kita nak, walaupun diri tak kisahlah introvert ke apa ke, tapi still kita perlu banyakkan pergaulan dengan orang. Sebab yelah, lagi banyak bergaul, lagi luas pengetahuan, lagi banyak benda kita belajar kan. Okay, so dalam ni diberikan cara. Yang pertama adalah belajar cara berkomunikasi yang baik. Bagi orang yang pendiam, pemalu ni kadang-kadang susah untuk mulakan perbualan dan kadang-kadang rasa takut nak bercakap dengan orang lain. So perlunya untuk belajar cara berkomunikasi. Hello, hai Najiha. Okay, so belajar cara berkomunikasi yang baik. Sebab kalau berterusan rasa takut ni, dia akan tak boleh nak majukan diri. Sampai bila kita nak takut nak bergaul dengan orang lain kan. So kalau tak mau keluar dari kepompong keselesaan, nanti kita akan terus ketinggalan. So sebab tu penting untuk kita belajar berkomunikasi. So bila kita improve kita punya communication skill, dapatlah kita bergaul dan bersosial dengan betul dengan orang sekeliling kita. Okey, yang kedua adalah ambil berat hal sekeliling. Untuk jadi orang yang cakna kan, tak ketinggalan macam tu. So ambil berat tentang hal sekeliling, sama ada kawasan sekitar rumah kita ke, kawan-kawan, macam tu lah. Ambil berat hal sekeliling, juga isu-isu semasa, supaya kita ni jadi lebih peka dengan keadaan sekeliling. So, jangan malu untuk menyapa orang sekitar, bertanya khabar dan berbual. Okey. Yang ketiga adalah jangan berlagak tahu semua. Okey, bila kita berlagak tahu semua ni, kita rasa kita tahu dah, so, kurang pergaulan dengan orang. Sebab bila kita gaul ni macam kita nak share kan, nak tanya-tanya dengan dia, berbual. So, benda tu sebenarnya akan mengeratkan dan menghubungkan silaturahim lah. So, jangan kita ni berlagak tahu semua benda. Dan kalau orang tu tingkat kita, hormat dia dengan kita diam dan dengar apa yang dia nak kongsikan. Yang keempat adalah belajar kawal emosi. Memang tak ada siapa orang yang tahan dengan kalau kita bersikap marah-marah dan kuat emosi lah. So benda tu akan buatkan orang tak selesa dengan kita, dan susahlah untuk kita bergaul dengan orang kan.
So kalau nak hubungan yang sihat, cuba kawal emosi, jangan nak serius sepanjang masa dan terlalu emosional. Okay. Yang kelima, berlatih untuk bersosial. Kalau kita sudah terbiasa tak bergaul dengan orang lain dan suka menyendiri, mulai sekarang cuba runtuhkan benteng tu. Selalu senyum ketika berjumpa dengan orang yang kenal, sapa mereka terlebih dahulu. So, bila kita sapa orang tu pun takkanlah rasa macam taklah rasa segan dengan kita kan. Bila kita mulakan dahulu. Sikap terbuka kita ni akan menyebabkan orang di sekeliling kita senang dan selesa untuk berkawan. Hai, Assalamualaikum Wan Akila. Terima kasih join live. Okay. Nadia masih kongsikan bab dalam buku Hijrah Muslimah Milenial. Okay. Yang keenam adalah percaya diri sendiri. Ramai orang tak yakin, tak confident dengan diri dia sebab dia susah nak bergaul dengan orang. So, kita kena ada mindset yang kita semua tak sempurna. Dan kita kena percaya yang kita ada keunikan dan kelebihan tersendiri. So tak perlu nak rasa rendah diri, rendah diri and takut-takut nak menjalinkan perhubungan dengan orang sekeliling. Okay. Tapi walaupun yakin, still kena jaga batas pergaulan. Dan yang ketujuh adalah menjadi seorang yang mempunyai prestasi tinggi. Sebab bila kita ni berkemahiran, mempunyai kelebihan, mudah untuk kita bergaul dengan orang ramai. Kita punya skill ataupun kepandaian membuatkan orang mudah dekat dan mengenali diri kita. So jangan takut nak mencuba untuk upgrade diri sendiri. Hai, Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam, hai Nadia. Hai, terima kasih join. Okay, itu antara 7 tips macam mana nak improve kita punya pergaulan dengan orang sekeliling. So harapnya tips ni membantulah kalau anda di luar sana macam pemalu. Tak salah pun nak macam pemalu tu macam personality diri anda, tapi jangan terlalu takut untuk keluar dan bergaul dengan orang ramai. So itulah antara 7 tips tadi. Antaranya apa tadi? Tingkatkan prestasi diri, okay, improve kita punya skill, percaya diri sendiri, berlatih untuk bersosial, kawal emosi, jangan belagak tahu, ambil berat hal sekeliling dan juga belajar cara berkomunikasi. So itulah antara yang menariknya kat sini. Okey, antara lain dalam tajuk Muslimah dan Pergaulan Zaman Kini adalah saya nak kongsikan tentang kejap. Okey. Komunikasi alam maya. So, sebab kita ni pun sekarang dalam dunia PKP, pandemik semua ni, kurang sikit lah maybe pergaulan yang face to face kan. So dalam buku ni ada kongsikan macam mana cara berkomunikasi di alam maya. Okay. Yang pertama, dia tips yang daripada buku ni sendiri. Jangan mudah approve request friend dekat Facebook. Tapi bagi saya lah secara peribadi benda ni personal, a bit personal. Maksudnya kalau ikutlah kadang-kadang ada yang nak public kan. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang mencurigakan. So berhati-hatilah. Mana-mana akaun media sosial, berhati-hati. Tak kira lah anda public ke private ke, berhati-hati dengan orang yang tak dikenali. Kita tak tahu kan. Yang kedua, fikir waras dan logik. Okay, maksudnya fikir waras dan logik ni jangan mudah tertipu lah, scammer ke apa semua tu kan. So macam kalau nak beli something ke, make sure authentic dia punya seller tu. Jangan mudah nak tertipu lah, sebab kat media sosial ni easy je orang nak tipu lah, suruh send SMS tag semua tu kan. So especially kepada orang yang lebih tua lah daripada kita, yang mungkin tak berapa tahu sangat tentang ni. Okay. Dan yang ketiga, jangan suka menyindir. Ni sangat-sangat penting. Di media sosial janganlah terlibat dengan benda-benda komen-komen negatif tu. Okay, sangatlah
unnecessary sebenarnya. Tak perlu pun nak suarakan pendapat kita tu. Memang semua orang kan tengah marah macam salah satu isu tu. Macam tak perlu pun untuk join sekali marah-marah dan menampakkan peribadi kita ni yang buruk. Macam tu, okay? Bully ke, body shaming ke, apa ni? Posting artis-artis yang tak berfaedah ke, tak payah. Kalau boleh kita jauhkan. So tu antara tips lah komunikasi di alam maya. Dan ada 2 lagi. Jangan tayang hal peribadi. Yang ni pun personal, ikutlah anda kan. Tapi kurangkanlah. Semua benda yang peribadi tu tak perlulah nak tayang sangat dekat social media sebab kita tak tahu kan ramai-ramai orang kat luar ni apa je dia boleh buat. Dan yang kelima, be yourself. Be yourself maksudnya tak perlulah rasa rendah diri tengok orang lain upload tentang benda yang best-best, hebat-hebat, kita ni tak ada apa je. And then mulalah nak menunjuk juga. So tak perlu, jadi je diri kita sendiri. Tak perlu nak terkesan insecure dengan orang lain punya kehidupan. Okay. So banyak sebenarnya saya nak share dalam buku ni. Itu bab yang kelima, Muslimah dan Pergaulan Zaman Kini. Seterusnya, Muslimah dan Alam Sekeliling. Dalam buku ni pun ada kongsi macam mana sikap Muslimah dengan alam sekeliling kita. Saya nak ambil satu contoh lah dalam buku ni walaupun banyak kan. Satu yang menarik. Hak dengan haiwan. Okay. Bukan setakat Muslimah je lah. Semua kita perlu tunaikan hak terhadap binatang. So, antaranya saya nak share. Pertama, jaga pemberian makanan. Dan Rasulullah bersabda, apabila kamu melakukan perjalanan di tanah yang subur, maka perlahankan binatang tungganganmu. Apabila kamu melakukan perjalanan di bumi yang tandus, percepatlah perjalananmu. So, kita faham hadis ni bukan mengajar kita agar binatang tak hanya dikerahkan tenaga sahaja, namun juga diberi makan dan minuman yang selayaknya. Okay, yang kedua, gunakan pisau yang tajam ketika menyembelih. Ini pun antara hak binatang, okay, supaya kita mudahkan kematian binatang tersebut. Supaya dia tak berasa sakit terlalu lama dan cepat matilah. Yang ketiga, tidak menggunakan haiwan sebagai sasaran latihan. Contohnya macam memanah ke kan, kita panah tu tujukan kepada binatang. So benda ni sangat salah. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rasulullah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki roh sebagai sasaran untuk dilempar. Dan seterusnya, so itulah antaranya. Di dalam ni juga ada tentang sayang tumbuhan, benda-benda yang patut kita apply kepada alam sekeliling kita. Dan juga terdapat juga macam hadis, perkongsian tentang kehidupan Nabi sendiri. Okay, banyaklah, saya pun tak boleh nak bacakan semua dalam ni. Okay, so saya nak pilih. Okay, bab yang terakhir, Muslimah dan Productivity. Okay, bab yang terakhir dalam buku ni. Okay, Muslimah dan Productivity. Menjadi seorang Muslimah sebenarnya tak menghalang kita untuk kekal produktif, untuk berdaya saing dengan orang lain. Okay. So pertama sekali, tipsnya, syarat wanita boleh bekerja di luar rumah, pertama sekali mestilah pekerjaan tu halal. Okay, berpakaian menutup aurat, tak itulah yang tak melanggar syariat lah. Kedua, mendapat izin suami. Yang ketiga, menjaga diri sebagai Muslimah, maksud jaga pergaulan, jaga batas-batas. So itulah antara tips productivity Muslimah di tempat kerja. Okay. So sebenarnya untuk tak menghalang lah menjadi Muslimah untuk kekal produktif. Okay. Seterusnya ada lagi yang menarik yang saya nak kongsikan. Okay, bahagian ni pun menarik juga. Tambah ilmu, jangan hanya kecantikan.
So, menjadi seorang muslimah ni bukan sekadar nak cantik je, nak tambah kecantikan je, sebaliknya tambah ilmu. Sebab orang perempuan ni sangat sinonim lah dengan benda-benda yang kecantikan kan, macam nak tambah koleksi baju lah, kasut lah, makeup lah, segala macam kan. So sebenarnya kita ni patut lebihkan menambah ilmu, upgrade diri berbanding dengan upgrade benda-benda luaran seperti kecantikan macam tu. Okay, tak salah tapi jangan berlebihan. So itulah antaranya yang menarik dekat sini. Dan dikongsikan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi nak tunjukkan kat sini betapa tingginya ilmu, yang Allah akan angkat darjatnya nanti. So sebab tu jangan terlalu pentingkan luaran, kecantikan, macam tu. So kita banyakkan invest untuk ilmu, sebab ilmu ni Allah cakap sendiri, Allah angkat darjat orang yang berilmu. So rasanya dah di akhir buku ni. Banyak sebenarnya benda yang menarik tapi tak sempatlah saya nak kongsikan semua. Jadi anda kena dapatkan sendiri buku ni, okay? Dan sebagai penutup, hadis yang direkodkan oleh Abu Daud mengatakan, Hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang solehah. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga marah diri. Dan dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Okay. So, itu sahajalah penutup untuk buku ni, Hijrah Muslimah Milenial. Sangat banyak tips yang praktikal, yang relevan untuk kita sebagai muslimah pada zaman milenial ni untuk apply. So kalau anda berminat, harganya RM35 sahaja. Boleh dapatkan di kedai borong BTS ataupun link IG buku BTS ni, dan di website bookcafe.com.my. Okay. Dan buku ni dia didatangkan dalam set 100% muslimah, 4 buah buku. Saya akan kongsikan lagi 2 buku minggu depan. Hari ni Jumaat kan. So kita jumpa lagi Isnin depan untuk perkongsian buku seterusnya. Okay, sekejap saya share. Ni, minggu depan saya nak share tentang buku ni. Tebal kan? So stay tune. Dan terima kasih yang mana yang join. Izzah, Samsudin, Nurdina. Okay, thanks for sharing. Okay, thank you juga Ridwan Hafizi yang join. Saya harap bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada kekurangan. So, jumpa lagi minggu depan, Isnin nanti untuk perkongsian buku lain. Okay. So, itu sahaja untuk tengah hari ni. Selamat berpuasa dan berbuka. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih yang join live hari ni. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.